memanggil sidang akhbar pada hari ini untuk mengutarakan satu isu yang telah berlaku dalam industri, di mana kami haraplah selepas diketengahkan pada hari ini tidak berulang lagi dalam industri kita lah, oleh kerana ia ada bercanggah dengan nilai-nilai keharmonian dan nilai murni di antara agama dan kaum berbilang bangsa dan sebagainya, ya. Jadi pada keseluruhannya kes ini ringkas. Marina telah diundang untuk buat persembahan oleh rakan-rakannya dalam satu kumpulan yang bernama Rufus pada 18 hari bulan di Sime Darby Convention Center, dan beliau telah mengadakan persembahan persediaan rehearsal, di mana wakil syarikat telah hadir di studio kan? Di studio rehearsal di mana? Di Plaza Damas. Dia telah mengadakan raptai, dan wakil-wakil dari syarikat itu telah hadir dan telah melihat Marina, dan telah tiada apa-apa disebut pada hari rehearsal tu. Jadi pada hari tersebut untuk majlis tu, beliau lebih kurang pada pukul 8 malam telah naik ke pentas untuk bersedia untuk membuat persembahan dengan letakkan buku nyanyian lirik dia dan juga music mic stand dan sebagainya. Tapi apabila beliau ingin menyampaikan lagu beliau, sebelum dimulakan lagu, beliau telah diberikan isyarat dari kumpulan untuk turun daripada pentas, dan beliau telah akurlah dengan apa yang diminta oleh pihak kumpulan tu, kerana mereka telah diarahkan oleh pihak pengurusan yang penganjur yang telah mengundang mereka untuk buat persembahan. Jadi beliau telah turun daripada pentas, dan selepas itu beliau telah diberitahu beliau tidak dibenarkan buat persembahan oleh kerana berhijab, ya. Itu pada ringkasnya lah. Tapi saya rasa saya akan serah kepada Marina Tasha untuk berikan pandangan beliau dan keterangan beliau sendiri secara peribadi tentang apa yang berlaku, dan lepas ni mungkin kita boleh menjawab soalan-soalan dari pihak media. Tapi keseluruhannya saya rasa ini satu yang amat dikesali dan tidak harus berlaku, dan karyawan ingin mengetengahkan perkara ini kepada masyarakat di luar sana supaya tidak berulang lagi, dan kita tidak patut hadapi dengan kes-kes seperti ini dalam masa akan datang. So saya serah kepada Marina, ya, untuk beritahu apa-apa yang telah berlaku. Assalamualaikum. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Marina Tasha Isnaria binti Mustafa. Saya telah mula menyanyi lebih kurang terlibat dalam bidang menyanyian lah, di belakang tabir lebih kurang dalam 12 tahun, dan selama tu saya banyak menyanyi juga lah, untuk function ke corporate function. Saya buat juga backup singer untuk macam-macam program juga. So pada hari kejadian lah, saya ceritakan secara ringkas. Marina kuat sikit, ada PA lah. Kena lontarkan suara sikit. Projek sikit. Okey. Pada malam kejadian 18 hari bulan, lebih kurang dalam pukul 8 malam, setelah saya dah bersiap semua, saya naik atas pentas. Saya nak memulakan persembahan dengan saya dah pegang mikrofon. Saya nak mula menyanyi, kemudian saya dapat signal saya diarahkan turun daripada pentas semata-mata kerana saya berhijab lah. Saya tidak dibenarkan menyanyi. Saya pun seperti yang Datuk kata, saya akur. Saya turun daripada pentas. Sebelum saya turun tu, saya kemas saya punya buku-buku lirik, saya punya note stand. Saya terpaksa tutup balik di hadapan 100 orang tetamu. Mungkin anda semua boleh bayangkan bagaimana perasaan saya masa tu. Saya rasa amat hina. Sepatutnya perkara ini
tak sepatutnya berlaku dekat Malaysia kan. Saya rasa amat malu di hadapan 100 orang tetamu. Tapi tak apa, masa tu saya akur, saya turun dari pentas, saya duduk. Kemudian saya berterima kasih kepada penyanyi. Kemudian ada penyanyi jemputan. Farina Ya, Farina daripada AF8. Dia pun turut bersimpati dengan apa yang berlaku kepada saya masa tu. Dia dah menjemput, dia naik atas pentas, menyanyi lebih kurang dalam 2-3 lagu. Kemudian dia jemput saya. Dia jemput saya ke atas pentas untuk menyanyikan 2 buah lagu. Ini sempena Kasmet Annual Dinner 2014 nama company itu Kasmet Sdn Bhd. Saya amat berterima kasih dengan Cik Farina AF8 sebab dia invite saya naik atas pentas menyanyi. Kemudian setelah saya menyanyi lebih kurang 2 lagu, saya turun. Kemudian Cik Shannon Yong, pengarah kewangan Kasmet Sdn Bhd, panggil saya ke luar dewan dan memarahi saya disebabkan saya naik ke atas pentas menyanyi dalam keadaan saya bertudung. Yang menggantikan saya Farina, dan kemudian apa yang saya dapat tahu, dia menyuruh MC Cik Amber Yong menyanyikan, maksudnya menggantikan saya juga. So kalau saya ni nak menyanyi atas pentas sebagai backup singer macam tu lah. Duduk di belakang saya, tidak dibenarkan ke hadapan untuk menyanyi kan. Kemudian apabila dipanggil saya turun daripada pentas, dia marah saya dan saya, apa yang boleh saya katakan, saya cuma menegakkan keadilanlah hak saya. Kenapa saya tak boleh menyanyi di atas pentas hanya kerana saya bertudung, hanya kerana saya berhijab. So saya amat kesal, sangat-sangat kesal dengan apa yang berlaku masa tu. Sebenarnya ini bukan kali pertama yang berlaku pada saya. Sebenarnya saya mengambil keputusan untuk berhijab lebih kurang dalam 2 tahun. 2 tahun kebelakangan ini. Ini adalah kali keempat sebenarnya berlaku ke atas saya. Sebelum ni ada yang penganjur yang bercakap dengan saya, penganjur majlis yang bercakap dengan saya, Marina, kalau you nak menyanyi, you kena buka tudung. Tapi saya tetap tegakkan apa yang saya rasa perlu. Saya rasa tak apa, mungkin tak ada rezeki saya. Mungkin rezeki saya di tempat lain, tak apa. Saya tak teruskan. Kemudian ada juga lain, saya bekerja pejabat ya, office sebagai customer service, pun saya mengalami masalah yang sama juga. Masalah diskriminasi untuk wanita bertudung. Saya diarahkan membuka tudung sekiranya saya nak berkhidmat di dalam company itu. Itulah yang berlaku pada saya. Kali ini saya rasa amat tercabar, saya rasa amat terhina, amat malu sekali. Sebab ini dah kali keempat saya kena perkara macam ni. So saya harus bawa perkara ini ke tengah supaya tak berlaku kepada wanita berhijab di luar sana lah. So ini dijadikan sebagai pengajaran buat kepada mana-mana yang ada rasa rasis ni lah, terutama kepada syarikat-syarikat luar, penganjur-penganjur luar atau sesiapa saja individu yang ada perasaan begitu. So saya rasa terpanggil untuk membuat sidang akhbar ini supaya menjadi pengajaran, supaya wanita-wanita berhijab di luar sana tahu hak masing-masing, yang kita ada hak ya untuk kita suarakan, ketengahkan hal inilah. Itu pendapat saya. Bagi pihak karyawan, kita rasalah untuk selesaikan masalah ini, kami ingin menjemput pihak Kasmet Sdn Bhd untuk minta maaf kepada Marina Tasha lah. Dan saya rasa
Dengan itu perkara ini boleh selesai, tetapi bagi kami yang penting pengajaran kepada pihak-pihak lain supaya tidak berdiskriminasi kepada wanita-wanita yang berhijab atau bertudung ya. Dalam buat persembahan kita ada ramai bintang-bintang termasyhur di negara ini yang berhijab sekarang, dan kita tak nampak kenapa kena ada diskriminasi seperti ini ya. Dan atas kesefahaman antara kaum dan agama, kita harus memahami dan menghormati apa-apa pendekatan agama-agama ya yang digunakan oleh mana-mana pihak, dan jangan menyentuh sensitiviti agama orang lain, dan kita saling menghormati dan bersefahaman antara satu sama lain untuk kebaikan dan ketenteraman awam dan juga kebaikan perpaduan dalam negara kita lah ya. Ada apa-apa soalan? Ya, salam. Permohonan maaf yang untuk nak buat secara terbuka ataupun Apa-apa cara lah, kalau dia nak tulis surat kepada Marina ke, nak hubungi Marina untuk minta maaf ke, nak hubungi karyawan melalui kita pun boleh ya. Kita yang penting tu kita ketengahkan perkara ini supaya perkara ini dielakkan untuk berlaku lagi. Itu yang penting. Dan kita harap mana-mana penganjur berikan peluang kepada mana-mana penyanyi lah, tak kira cara pakaian atau apa-apa agama ya. Jangan memihak kepada perkara-perkara yang lain selain daripada bakat dan kemampuan beliau untuk membuat persembahan yang baik ya. Itu yang penting sekali ya. So Marina, bagaimana dengan pembayaran? Adakah dia dapat bayaran yang sama ataupun kurang daripada Yang sama seperti yang dijanjikan. Ya. Dia dah dapat bayaran. Dah. Dia tunggu sampai akhir. Sebab saya tunggu sampai majlis tu habis. Ya. Walaupun saya tak menyanyi, saya tunggu sampai majlis tu habis. Dan beliau telah menyanyi 2 lagu kan? 2 lagu atas jemputan Farina AF. Sepatutnya saya menyanyi bersama dengan kumpulan band tu untuk a whole program, ya, whole event. Dalam 10 ke 15 lagu. Dalam audiens itu ada orang yang berhijab. Ada, Chairman pun minta ya. you ada Chairman dia request pun, kan. ya. Ada cerita yang menarik juga. Ya. Dalam audiens dia pun ada ramai wanita yang bertudung dan berhijab. Jadi saya Dan tak juga- nampak di mana silapnya kenapa saya tak dibenarkan berhijab ya untuk menyanyi masa malam majlis Minta tu. dia nyanyi lagu. Ada request dari pengerusi Daripada chairman dia, Tan Sri untuk ya. dia nyanyi lagu juga. Selepas Syahina marah you, adakah pengarah Syamil tahu kegiatan you ini? Tidak. 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 Dia Masa first dia suruh you on stage untuk buat persembahan, dan after that Farina invite you untuk naik. Ya. Itu apa yang buatkan you nak naik? Sebab you dah tahu dia tak nak nyanyi, tapi after that bila Farina dia buat you nyanyi juga. So apa buatkan you terima jemputan Farina untuk nyanyi? Sebab saya rasa saya dah memang bersama dengan kumpulan band tu. So saya pada malam tu bila Farina invite saya rasa saya sebagai penyanyi undangan atas jemputan Farina. Itu je membuatkan saya naik, sebab saya berterima kasih. Saya berterima kasih kepada Farina lah. Masa first yang itu persembahan tu, Aha. disebut bahawa you duduk menyebabkan you tak dibenarkan buat persembahan, ataupun after that masa you performance tu. Masa saya dah berada di atas pentas, masa mula-mula dalam pukul 8 saya nak memulakan persembahan tu, saya tidak dibenarkan meneruskan persembahan disebabkan saya berhijab dan saya diarahkan turun daripada pentas. Okey Marina, selepas you turun, adakah timbul tanda tanya daripada pihak penonton ataupun reaksi penonton sendiri? Ada juga reaksi kenapa saya tidak menyanyi pada malam itulah, sedangkan saya bersama dengan kumpulan pemuzik. apa yang saya ingin cakapkan pada awak yang dimarah-marah selepas awak buat persembahan bersama Farina? Oh, dia kata tak sepatutnya saya naik ke atas pentas menyanyi dalam keadaan saya bertudung. Sebab dia memang tak setuju penyanyi bertudung untuk
majlis dia menyanyi. Okey, kalau boleh tahu konsep ataupun tema malam tu? Tema dia seperti biasa, macam mana saya pernah nyanyi untuk function-function yang lain. Tak ada tema khas. Tak ada tema khas. Tak ada tema Biasa khas. saja, tak ada tema khas. Majlis Makan malam biasa lah. Majlis Makan makan malam malam biasa tahunan. saja tahunan. Sekali rehearsal pada 16 hari bulan, lebih kurang pukul 8 hingga 10 malam. Masa tu wakil-wakil castmate ada datang, lebih kurang dalam 7-8 orang. Tapi tak ada siapa pun yang datang kepada saya bagi tahu, Cik Marina, kita tak allow penyanyi bertudung untuk majlis makan malam ini. Kalau ada yang dah bagi tahu pada saya, mungkin saya tak apalah. Saya pun tak teruskan lah. Ini saya tak tahu apa-apa sehinggalah hari malam tu, apabila saya dah berada di atas stage nak mulakan persembahan, baru saya tahu. Untuk rehearsal tu Shannon tu tak ada? Tak ada, wakil-wakil castmate saja. Cakap pasal ada seorang pegawai lagi cakap. Ada seorang pegawai daripada castmate, Encik Jaharuddin Abdul Malik. Jaharuddin Abdul Malik. Abdul Malik, seorang Tapi pegawai dari Lepas Kasmet. tu saya ada berhubung dengan Syarikat tu lah. Saya kata ada berhubung saya. Dan Encik Faizal, saya suruh dia duduk sini kerana dia telah menghubungi Encik Faharuddin kan, apa nama? Jaharuddin Jaharuddin. Abdul Malik. Begini, Ya. pada hari Ahad, Faizal boleh terangkan sikitlah apa yang berlaku ya. untuk tuan-tuan dan perempuan semua, saya adalah bidang saya dalam pembangunan sumber manusia, data dan polisi awam. Jadi pada hari Ahad lebih kurang tengah hari, Cik Marina telah menghubungi saya mengatakan dia menjadi mangsa dalam diskriminasi pekerjaan. Jadi bidang saya selalu mengkritik tentang data dan polisi awam, terutama dalam bidang sumber manusia, dan juga saya juga adalah salah seorang pengamal media. Jadi saya telah mendapat cerita pada Cik Marina, itulah yang keluar dekat jadi viral di laman sosial tu. Apabila saya mendapat cerita sumber sebagaimana yang Cik Marina terangkan tadi, saya mengambil langkah yang adil, iaitu saya menghubungi wakil syarikat iaitu Encik Jaharuddin Abdul Malik, dan kami bertukar-tukar nombor telefon lah. Sebab saya cuba mendapat kepastian, dan dalam temu bual kami di dalam talian itu, beliau banyak cakap, dia hanya highlight tentang ini mungkin adalah miscommunication antara mereka, antara yang pengarah kewangan beliau iaitu Puan Shannon Yong, dan juga dia waktu rehearsal tu Puan Shannon Yong tiada. Saya rasa dia tadi waktu rehearsal tu. Tapi saya menekankan kepada beliau bahawa walau apa keadaan sekalipun, tindakan diskriminasi seperti itu tak patut wujud. Saya rasa tidak patut dilahir dan dizahirkan. Itu yang saya tekankan, dan dia mengakui. Sebaliknya dia janji kepada saya akan mengadakan satu pertemuan saya dengan Shannon Yong tu, tapi sampai ke hari ini saya menunggulah, nombor telefon kami dah bertukar dan saya tak dapat tu. Dan bila berita tu keluar, dia ada hubungi saya lah. Dia kata, mengapa saya keluarkan? Saya kata sebabnya mereka tak nak menyelesaikan kan masalah tu. Dan saya rasa sebenarnya tujuannya bila Marina beritahu saya rasa kejadian ni banyak kalau tuan-tuan ikuti semenjak ni berlaku pada cikgu, berlaku pada graduan, dan inilah pertama kali saya mendengar berlaku pada artis. Sebab saya ingat dah ada Yuna, dah ada Datuk Siti Nurhaliza, dah ada Najwa Latif. Ni tak adalah isu tudung itu kan, tapi jadi isu. Dan saya melihat ini sebagai satu benda yang tak selaras. Sebab kita sebuah negara Malaysia kan, kita ada perkara 8.2 Perlembagaan Persekutuan kita yang menjamin kebebasan wanita, dan kita juga Malaysia telah merevitalisasi konvensyen tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi kepada wanita. Jadi saya fikir ini ada satu diskriminasi dalam pekerjaan dan industri lah. Okey Datuk, berbalik pada isu diskriminasi, sekiranya pihak mereka enggan juga untuk minta maaf ataupun mengadakan sebarang pertemuan, apa tindakan yang mungkin diambil? Kita kena rujuk pada undang-undang lah, dan melihat ada apa-apa jalan penyelesaian yang boleh digunakan tindakan undang-undang sekiranya benda ni berlaku, dan itulah langkah seterusnya lah. Dan sekiranya tidak, saya rasa tak ada apa-apa jalan lain yang kita boleh ambil lah selain daripada undang-undang. Tetapi bagi kami, kita haraplah mereka akan terus tampil untuk menyelesaikan perkara ini secara baik. Dan sekiranya tidak, mungkin kita boleh tulis lagi surat kepada beliau atau kepada wakil kepada pihak atasan pengurusan syarikat ini
supaya ambil berat tentang perkara ini, dan juga satu tindakan harus diambil untuk meminta maaf kepada Marina. Dan saya maklumkan juga bahawa Marina telah membuat satu laporan polis pada hari kejadian juga. Ya. Dan hari ini juga ada pegawai penyiasat yang mengendalikan kes ini, dan kes ini masih berjalan lagi lah, belum. Ya saya. Ya? Belum lagi. Kita berdasarkan pada apa yang Faizal telah ceritakan, beliau telah berikan peluang kepada mereka untuk tampil dan bincang untuk menyelesaikan masalah, kan? Jadi saya rasa kalau kita pun nak buat seperti itu, kita akan menghadapi takdir yang sama lah, kan. Jadi lebih baik kita just berwawarkan perkara ini dulu dan tengok apa reaksi mereka tentang perkara ini. Kita tak nak melengkangkan masa lagi dan benda ni meleret-leret sampai tiada kesudahan dan sudah jadi agak lama, dan orang pun tak ambil berat tentang perkara ini. Ini baru 2 hari je berlaku. So kita nak bertindak cepat dalam perkara ini supaya menyelesaikannya, supaya orang tu ambil berat sikit. Jangan nak just buat tak tahu je, ya. Marina sendiri, you rasa selepas kes ini berlaku pada you rasa career you macam mana? Sebelum ni kerja macam mana dan selepas ni, ya. Saya harapkan selepas apa yang terjadi, selepas isu ni dibangkitkan, saya harap tak ada lagi lah diskriminasi macam ni berlaku terhadap semua penyanyi wanita, dan saya harap kerjaya saya berjalan lancar seperti biasa. Harapnya begitulah, insya-Allah. Okey, sini ya.